Saya akan menerangkan soalan tugasan A iaitu analisis mode, median dan mean bagi set data berkenaan beserta dengan graf dan gambar rajah yang bersesuaian. Sebelum saya mulakan analisis, mari kita lihat tajuk yang diberikan beserta jadual yang diberikan. Tajuk yang diberikan ialah jumlah kadar pelancong Kepulauan Besar Mersing pada tahun 2019 mengikut bulan. Pada jadual pula terdapat bulan iaitu daripada bulan Januari hingga bulan Disember, bilangan pelancong beserta graf di bawahnya, dan pendapatan syelit dan barangan runcit beserta data di bawahnya juga. Seterusnya kita akan melihat kepada graf. Graf ini dibuat berpandukan daripada jadual yang diberikan dan semestinya tajuknya juga sama iaitu jumlah kenderaan pelancong Kepulauan Besar Mersing pada tahun 2019 mengikut bulan. Kita melihat graf warna biru ini ia merujuk kepada bilangan pelancong dan garis berwarna oranye ini merujuk kepada pendapatan syelit dan barangan runcit. Terdapat juga bulan-bulan dicatatkan di bawah graf tersebut serta di sebelah kiri terdapat jumlah yang mewakili kepada bilangan pelancong dan sebelah kanan terdapat jumlah yang mewakili kepada pendapatan syelit dan barangan runcit. Seterusnya kita akan melihat kepada gambar rajah. Gambar rajah ini iaitu carta pie mewakili kepada peratus bilangan pelancong dan peratus kepada pendapatan syelit dan barangan runcit. Kita lihat kepada gambar rajah yang pertama iaitu peratus bilangan pelancong. Terdapat 12 bulan daripada bulan Januari hingga bulan Disember dan terdapat juga peratus di bahagiannya. Bermula daripada bulan Januari, peratus yang dicatatkan ialah sebanyak 1.06%, diikuti dengan bulan-bulan seterusnya hingga bulan Disember iaitu peratus sebanyak 0.17%. Kita lihat pula kepada catatan yang kedua iaitu peratus pendapatan syelit dan barangan runcit. Kita dapat juga 12 bulan yang dicatatkan dalam catatan ini. Bagi bulan Januari, peratus yang dicatatkan ialah 1.53% serta diikuti dengan bulan-bulan lain hingga bulan Disember. Dan peratus yang dicatatkan pada bulan Disember ialah 0.7%. Pertama sekali yang kita akan lihat ialah mode. Kita dapat dua jadual iaitu jadual 1 dan jadual 2. Jadual 1 merupakan bilangan pelancong manakala jadual 2 pula pendapatan syelit dan barangan runcit. Mode bagi jadual 1 iaitu bilangan pelancong ialah sebanyak 3232 iaitu pada bulan Ogos. Ini kerana pada bulan Ogos mencatatkan bilangan tertinggi berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Bagi jadual 2 pula iaitu pendapatan syelit dan barangan runcit. Mode-nya sebanyak 166598 iaitu juga pada bulan Ogos. Ini kerana jumlah pada bulan Ogos mencatatkan bilangan tertinggi dalam berbanding dengan bulan-bulan lain. Yang kedua, kita akan melihat kepada median. Mengikut jadual yang diberikan, mediannya ialah di antara bulan Jun dan bulan Julai. Bagi median bulan bilangan pelancong, jumlahnya ialah 3030 tambah dengan 2120 bahagi dengan 2. Ini kerana kita bagi 2 sebab kita nak cari median tu, nak cari nilai di antara tengah-tengah data tersebut. Apabila kita dah tambah dan bahagi jumlah tersebut, kita akan mendapatkan mediannya pada median bagi bilangan pelancong sebanyak 2575. Bagi median bagi pendapatan syelit dan barangan runcit pula, jumlah pada bulan Jun dan Julai kita tambah iaitu 150448 tambah 98567 bahagi dengan 2. Apabila kita tambah dan bahagi jumlah tersebut, kita akan mendapat 124507.5. Maknanya median bagi bilangan pelancong ialah 2575 dan median bagi pendapatan syelit dan barangan runcit ialah 124507.5. Yang ketiga, kita akan melihat kepada mean. Formula mean ialah jumlah keseluruhan data bagi dengan jumlah bilangan data. Mean bagi bilangan pelancong kita kena tambah daripada bulan Januari hingga bulan Disember dan bahagi dengan 12 bulan. Apabila kita tambah jumlah data tersebut dan bahagi dengan 12 bulan, mean yang dicatatkan ialah sebanyak 1668.17. Manakala bagi mean bagi pendapatan syelit dan barangan runcit pula, kita juga perlu tambah daripada bulan Januari hingga bulan Disember dan bahagi dengan 12 bulan. Apabila kita tambah keseluruhan data tersebut dan bahagi dengan 12 bulan, mean yang dicatatkan ialah sebanyak 80320.92. Ingin menerangkan tentang analisis Pearson correlation.
Analisis korelasi digunakan untuk mengukur kekuatan dan hubungan linear antara dua pemboleh ubah. Dalam konteks ini, kami perlu mengukur hubungan antara bilangan pelancong dengan pendapatan celik dan bajangan runcit yang terdapat di pulau besar. Okey. Terdapat beberapa jenis pekali korelasi, tetapi dalam bahagian ini kami menggunakan pekali korelasi moment product Pearson atau disebut PPMC. Simbol bagi pekali korelasi sampel adalah R. Okay, formula yang digunakan untuk pekali korelasi adalah seperti di atas ni, di mana N ialah bilangan pasangan data dan jumlah bagi XY, jumlah bagi X dan jumlah bagi Y boleh didapati daripada data yang telah diperoleh. Okay, setelah membuat pengiraan, kami mendapat jumlah 0.993 di mana menunjukkan hubungan positif yang kuat. Okey, julat pekali korelasi adalah positif 1 negatif 1 sehingga positif 1. Jika nilai R mendekati positif 1, ini bermaksud wujud hubungan linear yang positif dalam pemboleh ubah tersebut. Manakala jika nilai R mendekati negatif 1, ini menunjukkan bahawa terdapat hubungan linear negatif yang kuat dalam pemboleh ubah yang digunakan. Berdasarkan jumlah yang kami dapat, iaitu 0.993, kami perlu memplotkan graf. Graf korelasi Pearson menunjukkan taburan titik mengikut corak linear dengan cerun yang positif, di mana wujud hubungan secara terus atau secara langsung antara bilangan pelancong dengan pendapatan celik dan barangan runcit di pulau besar. Dengan kata lain, semakin meningkat bilangan pelancong, semakin meningkat pendapatan celik dan barangan runcit di pulau besar. Graf di soalan C menunjukkan analisis data berkala ataupun analisis trend kedatangan pelancong ke Pulau Besar pada tahun 2019. Secara umumnya, corak kedatangan pelancong ke Pulau Besar pada awal tahun 2019, iaitu pada bulan Januari hingga bulan Jun, menunjukkan bilangan kedatangan pelancong meningkat secara berterusan, iaitu menunjukkan analisis secara trend ataupun analisis data berkala yang positif. Hal ini berlaku disebabkan pada bulan Januari hingga Mac, peningkatan kehadiran pelancong ke Pulau Besar meningkat dalam skala yang kecil akibat daripada faktor cuaca iaitu angin monsun. Sistem cuaca monsun menyebabkan hujan lebat di beberapa negeri timur seperti Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Johor Timur yang akan menyebabkan banjir besar berlaku. Seterusnya, peningkatan bilangan pelancong ke Pulau Besar meningkat dalam kuantiti yang banyak pada bulan April hingga Jun, kerana pada ketika itu merupakan cuti pertengahan penggal 1 yang memberi kesempatan kepada para pelancong untuk melancong ke Pulau Besar. Namun, pada bulan Julai tahun itu juga, bilangan kehadiran pelancong ke Pulau Besar menurun secara mendadak. Hal ini berlaku kerana bermulanya aktiviti persekolahan yang menyebabkan kurangnya pelancong hadir ke Pulau Besar. Hal ini tidak berkekal lama kerana pada bulan Ogos bilangan pelancong kembali meningkat. Berlakunya trend ataupun data berkala secara negatif pada bulan September hingga akhir bulan tahun 2019, iaitu bulan Disember. Hal ini berpunca daripada fenomena alam iaitu monsun barat daya dan monsun timur laut. Ia menyekat kehadiran para pelancong ke Pulau Besar dan menyebabkan analisis data berkala ataupun analisis trend menjadi negatif, iaitu penurunan secara berterusan. Seterusnya, soalan 5 berkaitan analisa, cabaran dan masalah yang dihadapi oleh pengusaha chalet dan barang runcit di Pulau Besar Mersing, Johor. Yang pertama, cabaran sukar mendapat pelanggan.
Cabaran sukar mendapat pelanggan ini terjadi oleh beberapa faktor. Antaranya adalah kurang membuat pemasaran dan promosi berkaitan pulau tersebut. Strategi pemasaran ini penting kerana pemasaran merupakan tunjang utama bagi sebuah syarikat atau tempat ataupun niaga itu terus berkembang dan dikenali ramai. Pemasaran yang efektif akan memberi impak yang positif dalam sektor pelancongan di kawasan tersebut. Hal ini lebih teruk apabila setengah pengusaha chalet dan barang runcit mempunyai kurang ilmu tentang cara pemasaran dan promosi yang strategik untuk menarik pelanggan untuk datang ke pulau tersebut. Cabaran yang kedua adalah cabaran pencemaran alam sekitar. Pencemaran visual seperti pencemaran sampah sarap menjadikan jumlah pelancong yang datang ke pulau besar menurun. Pencemaran sampah sarap ini berlaku akibat daripada sikap penduduk setempat dan pelancong yang mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan memberi impak negatif yang lain seperti pencemaran bau, pencemaran udara dan pencemaran air. Sekiranya pencemaran alam sekitar ini menjadi semakin buruk, ia pasti akan menjejaskan sektor pelancongan di pulau tersebut. Pelancong-pelancong yang datang ke pulau tersebut sudah pasti ingin menikmati pemandangan dan persekitaran yang cantik dan mendamaikan. Jika kawasan tersebut dipenuhi dengan sampah sarap ataupun pencemaran yang berlaku, sudah pasti pulau besar tidak akan menjadi destinasi utama untuk pelancong datang ke kawasan tersebut. Dan seterusnya adalah cabaran musim. Cabaran musim terkejut sering menjadi permasalahan kepada pengusaha chalet dan barang runcit di Pulau Besar Mersing, Johor. Hal ini kerana pada musim terkejut, keadaan ombak yang tidak menentu boleh menjadi ancaman kepada pelancong yang datang ke pulau tersebut. Angin monsun yang kuat akan menjadikan laut bergelora, menyebabkan aktiviti yang dilakukan juga amat terhad berbanding hari biasa. Aktiviti seperti menyelam atau scuba tidak akan dilakukan pada musim tersebut. Perkhidmatan bot dan feri juga tidak akan beroperasi seperti hari biasa. Hal ini akan menyebabkan pelancong tidak dapat dan sukar untuk pergi ke pulau tersebut kerana bot dan feri merupakan kaedah utama untuk pelancong sampai ke pulau tersebut. Langkah penambahbaikan yang perlu diambil oleh pihak pulau besar untuk meningkatkan pelancong melancong di pulau besar ialah mengadakan promosi dari segi harga. Pihak pulau besar boleh mengadakan promosi pada setiap tahun atau cuti sekolah. Pihak pulau besar mengenakan kadar bayaran rendah dengan bilik yang selesa kepada pelanggan. Selain itu, pihak pulau besar juga boleh mengiklankan pulau besar di media sosial. Pihak pulau besar boleh mengiklankan tempat menarik atau aktiviti menarik di media sosial seperti Instagram dan Facebook. Ini dapat memudahkan pelancong untuk mengetahui tentang kewujudan pulau besar serta tempat menarik di pulau besar. Selain itu ialah pihak pulau besar juga perlu menyediakan kemudahan kepada pelancong dari segi pengangkutan. Pihak pulau besar juga perlu menyediakan pengangkutan iaitu dari jeti ke pulau besar. Ini kerana dapat memudahkan perjalanan pelancong ke pulau besar serta dapat menjamin keselamatan pelancong. Akhir sekali, pihak pulau besar juga perlu menyediakan pelbagai aktiviti menarik dan mencabar untuk para pelancong. Ini kerana aktiviti ini bukan sahaja untuk mendapat keseronokan kepada masyarakat atau pelancong, bahkan boleh mengeratkan hubungan sesama keluarga dan masyarakat. Antara aktiviti yang perlu dilakukan oleh pihak pulau besar seperti mengelilingi pulau, scuba diving, snorkeling, rock climbing, mandi manda di pulau tersebut serta mengadakan
kedai-kedai yang menjual cenderahati untuk para pelancong. Seterusnya, saya akan membentangkan analisis terhadap kesalangkah PKP yang dilakukan oleh kerajaan disebabkan COVID-19 ini ke atas sektor pelancongan di Pulau Besar. Bilangan kehadiran pelancong ke Pulau Besar Mersing pada tahun 2019 menunjukkan peningkatan pada bulan Januari sehingga bulan Jun. Pada bulan Julai pula, bilangan kehadiran pelancong menunjukkan kemerosotan sebanyak 910 orang daripada 3,030 orang pada bulan Jun dan meningkat semula pada bulan Ogos. Tetapi pada bulan September, bilangan kehadiran pelancong mengalami kemerosotan semula sebanyak 1,184 orang daripada 3,223 orang pada bulan Ogos dan ia mengalami kemerosotan sehingga bulan Disember. Bilangan kehadiran pelancong, pendapatan chalet dan barangan runcit menurun pada bulan September hingga bulan Disember akibat berlakunya musim tengkujuh yang menyebabkan semua tempat percutian di Malaysia terjejas termasuk Pulau Besar. Data yang diberikan merupakan pada tahun 2019, manakala wabak penyakit COVID ini merebak pada awal tahun 2020. Sebelum berlakunya COVID-19 ini, semua tempat perairan telah terjejas akibat musim tengkujuh. Selepas merebak wabak penyakit COVID ini, Perdana Menteri Malaysia telah mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP di seluruh negeri. Terdapat beberapa kesan langkah PKP yang dilakukan oleh kerajaan disebabkan COVID-19 ini ke atas sektor pelancongan di Pulau Besar. Antaranya ialah agensi pelancongan di Pulau Besar tidak dapat menerima pelancong luar negara. Wabak COVID-19 ini telah merebak ke seluruh negara dan menyebabkan warga negara lain tidak dibenarkan masuk ke Malaysia untuk bercuti. Selain itu, syarikat pelancongan di Pulau Besar terpaksa memberhentikan pekerja kerana tiada lagi pelancong yang datang dan syarikat tidak dapat membayar gaji pekerja kerana tiada sumber pendapatan setelah berlakunya PKP ini. Maka, ramai pekerja diberhentikan dan mereka menjadi penganggur. Seterusnya, bilangan pelancong semakin menurun. Pelancong luar negara dan pelancong dalam negara. Rakyat Malaysia diperintahkan duduk di rumah dan keluar rumah bila ada urusan penting sahaja. Malahan bukan itu sahaja, rentas negeri tidak dibenarkan sama sekali. Dan maka dengan itu, waktu PKP bilangan pelancong adalah kosong. Akhir sekali ialah stok barangan tidak dibenarkan masuk kerana kawalan yang sangat ketat di setiap pintu negeri. Kesimpulannya, Malaysia mempunyai banyak pulau yang cantik dan menjadi tumpuan pelancong. Salah satunya ialah Pulau Besar. Pelancong merupakan salah satu sumber pendapatan ekonomi negara. Pada waktu sekarang, ekonomi Malaysia mengalami kemerosotan. Malahan bukan Malaysia saja, satu dunia setiap negara mengalami kemerosotan ekonomi akibat berlakunya wabak penyakit COVID-19 ini. Semua golongan wajib bertanggungjawab dan memberikan kerjasama untuk membantu dalam pertumbuhan ekonomi negara. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.